Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid semua. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan Islam bahagian ibadah. Tajuk kita, Diriku Bersih. Murid-murid yang ada buku teks boleh rujuk buku teks pendidikan Islam muka surat 73. Okey. Diriku bersih. Kita nak belajar tentang apa ya? Okey, kita akan belajar tentang beristinja selain daripada air. Ustazah macam pernah dengar lah istinja ni. Ya, betul. Semasa tahun 1, kamu pernah belajar tentang istinja. Jom kita tengok apa itu istinja. Okey, maksud istinja ialah menghilangkan najis yang terdapat pada kemaluan selepas membuang air kecil ataupun air besar. Okey. Kemudian kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Ada 2 objektif. Yang pertama, menyenaraikan alat-alat beristinja selain daripada air. Okey. Kebiasaannya kamu gunakan air sebab memang di rumah kita, di sekolah kita ada air di dalam tandas. Okey. Tetapi sekiranya kamu pergi berkhemah di dalam hutan ataupun di mana-mana tempat yang tiada air, tiada bekalan air, inilah gunanya istinja. Okay, objektif yang kedua, menerangkan syarat-syarat beristinja selain daripada air. Okey, dah sedia untuk belajar? Jom kita tengok. Alat-alat untuk beristinja. Okey, ada berapa ni? Alat-alat untuk beristinja, boleh tengok buku teks juga, terbahagi kepada 2. Yang pertama, air mutlak yang biasa kita guna, air bersih. Dan yang kedua, benda-benda kesat. Okey, yang kita nak belajar hari ini ialah benda-benda kesat. Terbahagi kepada 6 benda. Okey, inilah yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, contoh benda-benda kesat. Contoh benda-benda kesat ialah kain. 1 kain. Okey. Ini contoh kain. Kain perca, kain baju. Okey. Yang kedua, kertas. Okey, kertas. Kertas surat khabar. Seperti di dalam gambar ni. Kertas, apa-apa sahaja kertas. Benda kesat. Okey, yang ketiga ialah batu. Batu di dalam gambar ni. Okey, batu seeloknya yang mempunyai 3 permukaan yang berbeza. Yang keempat, benda kesat. Yang keempat, kertas tisu. Kertas tisu. Yang ini, kertas tisu. Okey. Yang kelima, daun kering. Daun kering. Seperti di dalam gambar ni, okey. Nampak kan daun kering ni dia kesat. Okey. Tidak licin macam daun yang baru. Dan yang terakhir, yang keenam, alat untuk beristinja ialah kulit kayu. Okey, dalam gambar ni kulit kayu. Okey, dah faham murid-murid? Alat-alat untuk beristinja selain daripada air ada berapa? Okey, betul. Ada 6. Okey, 6. Seterusnya, kita tengok ciri-ciri alat beristinja. Macam mana nak pilih? Boleh pilih macam tu je ke Ustazah? Okey, jom kita tengok. Ciri-ciri alat beristinja ni ada 4. Okey. Yang pertama, ciri yang pertama,
mestilah benda-benda kesat. Macam yang saya cakap tadi, batu ataupun kertas. Okey, ini contoh kertas. Kertas surat khabar. Okey, ciri yang kedua, alat beristinja ini ialah bukan benda yang dimuliakan. Okey, contoh saya bagi kat sini ialah makanan. Makanan ni benda yang kita masukkan dalam mulut. Okey, benda yang mulia. Tak boleh guna makanan. Okey, tak pernah lagi lah orang gunakan nasi, biskut untuk beristinja. Memang orang tak buat ya. Okey, seterusnya alat yang ketiga, ciri dia mestilah bersih dan suci. Bukan benda kotor seperti najis dan darah. Okey, sebab tujuan istinja ni adalah untuk membersihkan kemaluan. Kita nak bersihkan benda kotor, jadi kita tak boleh guna benda yang kotor. Okey, ciri yang keempat, boleh menghilangkan najis. Alat istinja tu mestilah boleh menghilangkan najis. Bukan benda yang licin seperti plastik ataupun kaca. Okey, bukan benda yang licin seperti plastik ni. Tak boleh guna untuk istinja. Okey. Seterusnya, kita tengok apa syarat-syarat untuk beristinja selain daripada air. Kena tahu juga apa dia syarat-syaratnya sebelum kita nak istinja dengan daun kering, dengan kertas. Okey, jom tengok syarat dia. Yang pertama, najis mestilah tidak beralih dari tempat asal. Okey. Yang kedua, najis mestilah masih belum kering. Okey. Najis tu mestilah dalam keadaan yang basah, belum kering lagi. Barulah kita boleh gunakan tisu gulung, boleh gunakan kertas. Sebab najis tu masih lagi dalam keadaan basah. Faham semua? Okey, cara-cara beristinja selain air. Macam mana ni? Tak pernah buat lagi ni Ustazah. Cara istinja selain air. Okey, kita tengok. Yang pertama, cara dia ini contoh. Gambar ni contoh dia istinja pada beruang, teddy bear, beruang mainan, anak patung. Okey, yang pertama cara dia, sapu, kubul dan dubur dengan benda kesat. Okey, apa tu kubul? Apa tu dubur? Kubul ialah bahagian kemaluan di bahagian hadapan. Okey, tempat kamu kencing. Dubur pula ialah kemaluan di bahagian belakang, tempat kamu buang air besar. Ya, betul. Okey, sapu, kubul dan dubur dengan benda kesat. Di sini contoh gambar, kamu tengok dia gunakan 2 biji batu kecil. Okey. Yang pertama 3 biji. Okey. Mula-mula sapu dengan batu yang pertama. Okey, lepas tu buang. Langkah yang kedua, ambil batu yang kedua pula, sapu dengan 3 kali sapuan. Okey, sapu 3 kali pula. Kemudian buang batu yang kedua. Langkah yang ketiga, ambil batu yang terakhir. Kan ada 3. Ambil batu kecil yang terakhir. Setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu. Okey, kena ada 3 batu kecil yang berbeza. Tak boleh ulang sapuan dengan batu kecil yang sama sebab nanti kotor. Okey. Menggunakan benda kesat yang baharu. Kena bergilir-gilir, tak boleh ulang yang sama. Alat istinja. Faham? Okey, bagus. Sekarang kita tengok apa kepentingan beristinja selain daripada air. Agak-agak apa kepentingan dia? Yang pertama,
Mestilah, sebab benda-benda kesat yang Ustazah sebut tadi mudah untuk didapati. Okey. Contohnya kamu pergi berkhemah di dalam hutan, air tak ada. Okey, ada daun kering ni boleh guna untuk bersihkan. Okey, bila dah bersih barulah kamu boleh ambil wuduk, barulah boleh solat. Mesti istinja dahulu. Okey. Kenapa penting istinja ni? Okey, yang kedua sebab sebagai pilihan selain air. Okey, bila air tak ada, kita ada alternatif yang lain seperti kulit kayu, surat khabar dan kain. Okey, dah faham? Bagus, semua dah faham. Okey, ni contoh dia. Gambar, tengok gambar ni. Okey, sekumpulan murid-murid pergi berkhemah di dalam hutan dengan guru. Okey, semua bawa alat-alat istinja masing-masing. Okey, sebab ustazah dia suruh cari di sekitar mereka apa alat istinja yang ada. Okey, tengok murid lelaki ni, dia pegang kulit kayu. Murid perempuan ada yang pegang daun kering. Murid lelaki ada yang pegang tisu gulung. Ada yang pegang kertas. Okey, semua tu adalah alat-alat beristinja. Okey, semua dah faham? Okey, Ustazah harap kamu dapat faham dengan baik tajuk kita hari ini dan dapat buat latihan di dalam buku aktiviti yang Ustazah suruh nanti. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.